Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la umur dunya wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya Allah, kami redha Engkau sebagai Tuhan kami. Kami redha agama Islam adalah cara hidup kami. Kami redha Nabi Muhammad adalah Rasulullah, adalah qudwah, adalah ikut tabai kami. Alhamdulillah, di hari ini Ustaz Mat boleh keluar untuk kecek dan kita bicara tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Sabtu sebelah petang ni pukul 2 kurang lebih ni adalah giliran hamba mari nasihat ataupun mari kecek tentang agama Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Hari ini Ustaz nak kecek dalam tajuk cuba ataupun kita kata imtihan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada hamba dia. Kita semua ni tak dapat tidak kena cuba daripada Allah belaka. Kadang-kadang kita berasa kata orang lain tak kena cuba orang lain tu nampak hidup senang molek, cuma kita saja hok berasa letih, dan kita saja hok berasa kata Tuhan uji, dan ujian Tuhan berat atas kita. Dia apa kita fikir tu, ya kadang-kadang dia tak kena, dia tak sama, dia tak serupa. Kadang-kadang orang lain tu Allah uji lebih berat pada kita, cuma dia tak ada kecek, dia tak ada royak. Maka kalau kita tengok dan kita dengar, semua hamba Allah ni Tuhan uji belaka. Kerana dengan ujian itulah Allah akan angkat martabat. Allah akan angkat kelah, ataupun Allah akan akid darjat seseorang hamba dia melalui ujian hok dia bui. Maka ada setengah dengan ujian daripada Allah dia luluh, dia naik satu darjat, satu kelah yang lain. Ada setengah Allah uji tak luluh dia tak luluh. Maka
dia akan duduk di tempat yang sama. Oleh itu hari ini insya-Allah ustaz nak bawa beberapa perkara yang kata ujian bagi kita tu hebat-hebat kita nampak. Saudaraku muslimin dan muslimat yang dikasihi, banyaklah ujian Allah Subhanahu Wa Taala yang uji hamba dia tu. Kalau kita tengok dengan mata kasar hari ni, kita bahasa kata ujian Allah guna tentera air. Tentera air, iaitu dia hantar air yang banyak, maka setengah-setengah tepat. Seperti lah ni kalau kita tengok kau balas nak konsi tamarat surat. Tu hebat. Allah uji hamba dia di kawasan tu dengan air. Mana Allah akan gunalah mana-mana tentera dia. Sama ada air ko, angin ko, api ko, ataupun apa saja yang Allah boleh guna, Allah guna untuk jadi apa tu ujian untuk tambah dan tingkat iman bagi orang beriman. Dan Allah nak tengok siapa hukum merusuk setelah dapat ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saudaraku, hari ini ustaz nak royak ada 3 ujian yang besar-besar yang Allah akan uji hamba dia tu. Hak ni kita boleh tengok melalui kitab suci Al-Quran dan juga hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala cerita yang ustaz faham adalah ujian adalah Allah cerita dalam suratul Kahfi. Dalam surah Kahfi ni Nabi kita sallallahu alaihi wasallam suruh umat dia baca. Bila? Pada hari Jumaat. Pada hari Jumaat kata Rasulullah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a surat al-Kahfi fi yaumil Jum'ah adha Allahu minan nur bainal Jum'atain." Siapa-siapa baca surah Kahfi pada hari Jumaat, hari malam ke, Allah SWT akan terangkan daripada cahaya di antara 2 Jumaat. Jadi kita dengar hadis tu dan banyak-banyak kali kita alhamdulillah tiap-tiap Jumaat dia bacalah surah Kahfi. Cuma ulama cuba-cuba belek tengok pula. Hageno Nabi kita suruh kita baca, suruh umat dia baca surah Kahfi. Kaum muslimin kalau kita perhati tengok tu ada 3 perkara besar yang ada di surah Kahfi, iaitu kecek masalah orang muda yang tidur dalam gua, dan dalam surah Kahfi juga cerita tentang orang mempunyai kebun yang Allah binasa kebun dia, dan satu lagi cerita di belakang cerita Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Hak lain ada lagi, tapi ustaz nak ambil kita perhati, dia kata 3 perkara ni adalah betul dengan hadis yang Nabi katanya, "Idza mata ibn Adam in qata 'amalu illa min thalathin sadaqatin jariyah ilmin yuntafi'u bih wa waladin salihin yad'u lahu." Jadi apabila kita kabung, apabila kita mari perhati tengok di antara hadis dan Quran dan surah Kahfi ni, maka kita boleh buat sipo kata 3 perkara besar-besar yang Allah uji hamba dia. Apa tu? Pertama, masalah anak. Yang kedua, Allah akan uji melalui harta. Dan ujian ketiga, iaitu Allah uji dengan ilmu pengetahuan. Saudaraku muslimin dan muslimat yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala semua sekalian, cuba kita perhati tengok. Allah Subhanahu Wa Taala jadi ketiga perkara ni. Anak, harta, ilmu. Jadilah seasbab seorang itu untuk dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala, dan ataupun dia akan dapat kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba kita perhati tengok. Anak, patu harta, patu ilmu. Dengan sebab 3 perkara ni jugalah buat awi hamba Allah di hari ni mari perasaan sombong takabur. Pitu sombong, pitu takabur apabila seorang itu ada harta banyak.
apabila seorang itu ada ilmu tinggi, apabila seorang itu ada anak yang membanggakan. Dan juga di sebaliknya, dengan sebab 3 perkara juga Nabi kata, apabila matilah anak ada, semua amal ibadat dia putus belakang melainkan 3 perkara. Apa? Sana juga anak soleh, harta yang jariah dia, tekah jariah dia, dan juga ilmu yang manfaat untuk dia. Maka ustaz nak cuba hari ni insya-Allah dalam masa sejam lebih ni, kita mari cuba perhati dan kita perlas sosok. Perlas sosok katanya setelah Allah Subhanahu taala uji kita dengan 3 perkara ni, apakah kita lulus dengan ujian ni ataupun kita gagah dengan ujian ni. Saudaraku yang dikasihi, yang dirahmati, cuba kita perhati molek dah. Cuba kita perhati sama-sama dah. Mula-mula sekali kita perhati masalah cuba Allah Subhanahu taala uji kita melalui anak. Allah Subhanahu taala uji setiap anak ada ni apabila nikah ke boleh dapat anak dah. Hak tak boleh anak lagi tu usaha dan ikhtiar, alhamdulillah lah. Usaha dengan cara syar'i, kadang-kadang ada juga setengah usaha dengan secara tak syar'i nak kepada anak. Maka anak ni dah adalah ujian yang kita kata yang Allah akan uji kita dan akan angkat darjat kita ataupun akan rendahkan darjat kita. Dengan sebab anak ni lah jadi asbab seni kita di alam akhirat, seni kita dunia ataupun akan jadi balo. Akan jadi bala bagi kita tak dunia dan juga akhirat. Maka kita kena bincang hari ni masalahnya kita nak buat macam mana. Ujian Allah dia anak kita ni, kita nak jadikan anak kita ni adalah anak yang kita boleh tupai dunia, anak yang kita boleh tupai di akhirat. Saudaraku semua, Quran ni royak. Kata anak ni, Quran sebutnya ada 4 jenis anak dalam Al-Quran. Satu, anak adalah apa ni? Dia jadi adu, musuh. Anak akan jadi musuh bagi kita orang tua ibu bapa. Dan jenis yang kedua adalah anak tu adalah fitnah. Subhanallah, anak adalah fitnah. Dan ketiga, anak adalah zinatul hayat, zina, hiasan dalam hidup. Dan yang terakhir, anak adalah qurrata ayun, jadi penyejuk hati, penyejuk mata hati. Jadi pak perkara ni, dua hak kita bahasa kata khoning ni adalah rugi kalulah anak-anak kita termasuk musuh bagi kita ataupun fitnah. Tetapi kalau kita boleh anak jadi zina dan lebih bagi anak kita qurrata ayun, maka itu adalah orang yang berjaya. Kita jadi orang tua ni akan bangga apabila kita ada anak macam tu. Oleh itu tak dapat tidak apabila Al-Quran royak, Al-Quran kecek kata anak ni ada 4 jenis. Ada jenisnya je musuh. Subhanallah. Cuba kita perhati tengok kisah Nabi Nuh AS ketika dia berdakwah, ketika dia ajak kaum dia untuk sembah Allah, untuk sembah Tuhan yang satu, guna masa 950 tahun. Dalam hal 900 saat itu tak sampai 100 orang beriman kepada dia. Dan dalam 100 saat ni kata ulama 80 orang lebih ni tak ada. Bini dia tak ada, anak dia sore nama dia Kan'an juga tak ikut dia. Maka bahasa ni orang panggil anak tu musuh. Tengok Allah cerita dalam Al-Quran ketikalah air tu naik. Maka Nabi Nuh lalulah dengan kapal dan perahu dia besar tu. Lalu minta ajak anak dia tu, mari anakku naik perahu ni. Dia kata tak apalah, dia nak akan pergi naik di bukit tu. Dia akan berani pada bukit untuk saya naik. Dan dia adalah di antara hamba Allah dan umat Nabi Nuh yang deraka. Dan dia adalah di antara orang-orang yang dapat kemerdekaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ngerti dah lah. Ada juga anak-anak kita hari ni jadi musuh, jadi seteru dengan kita. Jadi seteru dengan kita, anak jadi seteru dengan kita. Subhanallah. Dan hak kita tak ada niat, tak ada metai langsung tu, tak ada terlintas di hati kata anak kita hak kita beranak, anak kita hak kita perak, anak kita hak kita duduk bui makan, anak kita hak kita duduk bui mengaji, duduk bui duit untuk belajar. Tapi akhir dia ada aduwwul lakum, dia adalah musuh bagi kita. Dialah yang menetai kita, dialah yang larang kita buat benda kebaikan,
Siapa-siapa setengah-setengah tu, siapa tahap kata kena, kata-kata pok kata mok, ada tahap siapa pukul, ada tahap siapa bunuh mok pok, waliyadzubillah min zalik. Artinya Allah uji kita, Allah uji hamba dia. Ada juga anak-anak tu adalah orang tak juru jadi musuh, subhanallah, jadi musuh. Itu pertama. Yang kedua, anak tu adalah fitnah. Fitnah. Jadi fitnah. Apa fitnah ni? Jadi wak sebab kita ada anak ni, wak kita kau dengan Allah Subhanahu wa taala. Wak kita susah hati nak kau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia ada ustaz pun dah dengar cerita lah. Cerita orang hok tak ada biasa boleh anak ni. Lepas berdoa lah. Malaysia tahajud lah, munajat lah, ikut jumpa babo ustaz nak buat macam mana nak ibu anak ni. Dah 8 tahun nikah, anak tak boleh. Dah tiba-tiba tahun yang ke-9 dengan takdir izin Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah, dah bini dia pun lekat perut dan beranak. Apabila beranak, dah anak baru, anak halau, daripada dia orang tahajud, dia orang masjid, dia ahli halaqah Al-Quran. Dengan sebab boleh anak, mulalah dia tu tinggal tahajud. Mula-mula tak ada nak pergi masjid, mula-mula tak ada nak pergi tahajud. Kerana apa? Hagena tak bangun tahajud sebab tidur akhir, kerana dapat anak halau. Hagena tak pergi sejid, tak ada, bini tak arak, kita kena padu, kita orang jatuh tu. Jadi banyak-banyak perkara. Apabila kita perhati di sini, ada juga di antara Allah Subhanahu wa taala ta'wi anak kepada setengah-setengah orang apa ni guru nikah tu lah. Kerana Tuhan lebih tahu. Kerana Tuhan lebih tahu, kata kalulah dia beri anak kepada keluarga ni, kepada lah suami isteri hok ni, tak baik untuk dia. Wakwi dia kau wakwi dia tu terlupa pada Allah Subhanahu wa taala. Tengok cerita saat ni ustaz kata tu, belum pada dia ada anak, dia adalah seorang yang rajin baca Al-Quran, seorang yang rajin tahajud, seorang yang rajin pergi masjid Allah. Tiba-tiba apa ada anak, jadi sebab dia kau jauh. Tak ada anak, sahaja ke anak tu dia. Siapa-siapa mana? Allah tidur tak tidur, dia jaga anak kecil ni. Bila tidur tak cukup, nak bangun tak erak. Apabila lah pakat duduk panggil, duk suka sangat ke anak, terlupa, kadang-kadang terlupa dengan seorang rebel tak pergi. Hal tu di antaranya habis Allah tak bagi. Tu. Maka janganlah kita ada anak jadi musuh dan juga difitnah bagi kita. Quran kecek katanya setengah-setengah anak tu apa ni, innama amwalukum wa auladukum aduwwul lakum. Ada jadi musuh, ada setengah jadi fitnah. Dan hak kita nak anak tuan-tuan, dan hak kita nak anaknya, anak kita hak bahasa mana? Kita nak Tuhan uji kita anak kita, dan anak kita jadi zina. Zina ni apa ni? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, al-mal wal banun zinatul hayah. Sesungguhnya harta dan juga anak-anak tu zinah dalam hidup kita. Apa zinah ni? Hiasan. Apa hiasan ni? Benar jadi kita sepenuh dalam hidup ni. Subhanallah. Kadang-kadang kita ada anak ni, nak tahu mana kata zinah ni? Apabila kita klik kerja, kita kerja letih-letih, klik siapa di rumah ni, Allah, ayah balik, abah klik dah, abah klik lopak, maka perasaan kita tu tengok kepada anak, subhanallah lah. Orang panggil hiasan. Habis letih kita kita bahasa kata letih na tu, subhanallah lah. Hak ni nak zina dalam hidup. Zina ni dia tak sampai di fitnah. Kerana kita tahu kata keadaan anak kita ni adalah untuk jadi hidup kita tu lebih segar, lebih sepenuh aja. Dan hak kita dok nak, hak kita dok doa. Mana? Wa yaqulul ladzina, dan berkatalah mereka itu tersebut dalam surah apa? Surah Furqan ke? Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Saudaraku semua, kita nak cari hok nombor 1 anak kita jadi apa ni? Qurrata a'yun.
Qurratu a'yun ni adalah orang panggil paumai, orang panggil matlamat. Bagi kita seorang ayah, kita seorang ibu ni, kita nak anak kita ni jadi qurratu a'yun, sejuk mata, sejuk hati. Dengar anak kecek berasa Allah, sejuk mata hati kita. Tengok pakaian anak kita, sejuk mata hati kita. Tengok pula akhlak, sejuk mata hati kita tengok. Jadi di hari ini Allah Subhanahu wa taala uji kita, dan di antara uji Allah iaitu Allah wi anak kepada kita. Dan apabila Allah wi anak kita adalah tanggungjawab kita. Lebih baik kita orang jatuh. Kita orang jatuh ni Allah wi anak so kita jaga. Dan hok jaga gapo besar sekali. Kita nak jaga apa? Anak kita hok besar sekali. Kata Allah, ya ayyuhallazina amanu, hei orang-orang beriman, qu anfusakum, jagalah dirimu. Jaga dirimu, wa ahlikum. Tak cukup Tuhan suruh kita orang jatuh, tak cukup dengan sekadar kita jaga diri kita, tapi kita harus jaga ahli kita. Siapa? Masuk bini kita dan masuk anak kita. Jaga daripada mana tu? Jaga daripada mana? Daripada naro. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah. Maka hok ni lah poin hok ustaz nak kecek adalah kita orang jatuh ni adalah bertanggungjawab betul-betul dengan jatuh kita, men kita, rijal kita yang Allah wi kepada kita kewibawaan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jatuh ni lebih hebat, lebih kuat dari sudutnya badan kita, dari sudut fikiran kita, dari sudut pimpinannya lebih pada fatina. Fatina. Oh ni tu hewi kita kah. Maka kerja-kerja jaga bini dan anak ada kerja kita jatuh. Kerja apa tu? Takut anak bini kita masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka ujian yang Allah wi anak kita untuk kita jaga. Jaga anak-anak tu boleh jadi anak yang boleh masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Allah, kita nak jaga anak macam mana weh? Nak jaga anak macam mana boleh masuk syurga Allah Subhanahu wa taala? Kita nak jaga macam mana? Kita kena tengok lah, kita kena padu lah, kita kena peduli lah, kita kena perhati lah. Sebagai kita seorang ayah, seorang abah ni kena tengok, kena sayang. Kena sayang, bukan kasih, kena sayang. Arti kasih dan sayang kadang-kadang tak sama tu. Orang kata Allah, demo ni kasih tapi tak sayang. Bahasa mana? Kita kadang-kadang sepeling kat bahasa tu. Kasih tapi tak sayang. Jadi orang kasih ni seolah-olah ikut belaka anak. Ikut anak nak gapo wi belaka. Sama ada benda tu akan bawa kepada bedoraknya anak kita, akan bawanya hujung jatuh anak kita kepada yang lain, ataupun akan ubah akidah ataupun gapo-gapo yang hubungkan dengan agama wi ko jauh. Kita tak tahu, kita wi juga. Arti kita kasih tapi kita tak sayang dia. Sayang kena? Kita sayang kalau anak kita terlupa pada Allah. Kita sayang kalau anak kita tak pergi masjid. Kita sayang kalau anak kita tinggal walaupun satu waktu sama Allah Subhanahu wa taala. Kita sayang kalau anak kita tak berakhlak seperti akhlak Islami. Maka benar ustaz kata saat ni, yang pertama Allah akan uji kita melalui anak. Melalui anak, subhanallah. Habis itulah dalam Quran, dalam surah Kahfi tadi ustaz bacanya, dia tak ada sebut anak, tapi kita faham katanya mana orang muda saat ni tu. Orang muda adalah harapan ni. Adalah harapan. Dalam ayat seperti auzubillahi minasyaitanir rajim, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka itu ada fityah, orang muda. Orang muda. Hak ni Allah cerita ke dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi pula. Nabi sebut dengan waladin soleh. Waladin soleh sini anak soleh. Anak soleh ni berartinya kita jangan faham kata anak kita saja. Anak soleh ni adalah anak saudara kita, anak-anak cucu kita, anak-anak yatim yang kita kena bercara, termasuk anak soleh. Oleh itu ujian ni sama ada ujian melalui anak ataupun kita kata orang muda kat sana adalah ujian, cuba daripada Allah Subhanahu Wa Taala uji kita. Nak uji kita.
Dari sudutnya macam mana kita padu peduli kepada demo tu. Macam mana kita tu sangat wirangsangan ataupun kita bui ilmu kepada mereka. Macam mana kita tak target vision wawasan kepada anak-anak kita ataupun orang-orang muda kita. Oleh itu kepada orang-orang yang bertanggungjawab, orang-orang yang berasa kata beramanah lah, orang yang ada tamneng ni kena tengok. Kena tengok dan peduli dan kena sorak betul-betul, kena kecek betul-betul. Mana? Masalah orang muda, anak muda. Beliau ataupun remaja, sebutlah gapo-gapo kalimah pun. Yang ini adalah ujian. Di hari ini tempat kita ni subhanallah kita kena mengaku. Bahkan bukan tempat kita saja di hari ini subhanallah. Orang-orang muda harap bangsa, pemudi tiang negara. Kita sebut semua ada pepatah tu. Orang muda adalah harapan bangsa kita, yang kita dah harap nak jaga bangsa, nak jaga bahasa, nak jaga rumah, nak jaga kampung, jaga masjid. Cuba kita tengok. Macam mana kita didik mereka hari ini. Macam mana kita beri kesedaran kepada mereka. Macam mana kita beri faham tentang agama Allah kepada mereka. Ustaz rasa ni benda ni kita kena bersungguh, kena selok tangan, selok bahu, duduk kecahan ni bersungguh. Kerana kalau kita tengok sepitah lalu di sini subhanallah, dengan sebabnya maju dunia, dengan sebabnya IT, dengan sebabnya torosak, dengan sebabnya handphone, dengan sebab kecanggihan di hari ini subhanallah. Kadang-kadang kita berasa katanya cara didik kita, cara asuh kita tu tak adalah dengan masalah ni. Kadang-kadang kita berasa katakan subhanallah kita ni orang panggil yukon. Budak yuk ni. Dan kita didik asuh anak kita tu tak ada dah. Sepatutnya di hari ni kalau kita kata dari sudut pendidikan, dari sudut ekonomi, dari sudut sosial ni, kita kena ada dah perbincangan untuk 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun akan datang. Cuma kalau kita perhati tengok, kita bukan duk kecek hatu. Anak kita sendiri orang-orang kita, orang muda kita duk kecek benda tu lah. Masalah kaya, tak mari masjid, malah belajar. Ni, deraka pada orang tua, duk main dari likungnya tu. Jadi macam mana kita hari ni cuba usaha becek, kita tubik daripada apa kita duk kecek, tubik mari nak buat macam mana. Kita ambil ajaran daripada Al-Quran, ajaran daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari mikir dan kita move pergi ke depan sikit. Ustaz nak contoh satu. Ketika Nabi kecek dengan orang-orang muda, Nabi katakan, "Ya ma'syarasy syabab, hei orang muda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj." Hei orang muda, Nabi sebut orang muda, syabab remaja tu. Kalau siapa-siapa mampu cari duit belanja, maka Nabi suruh nikah. Jadi kalau kita baca hadis tu, kalau kita tak fikir dalam, tak fikir jauh, artinya Nabi suruh nikah ada duit. Tapi kalau kita fikir satu sudut ni lagi, Nabi tu ada vision. Nabi ada harapan. Habis dia suruh orang muda tu yang mampu kena nikah. Kenapa? Kita kena fikir dia. Apabila kita nikah, kita bertanggungjawab. Kena pera seorang budak isteri kita. Dan lepas pada ni kita rancang. Kena buat plan. Anak kita akan datang. Anak kita akan mari macam mana kita nak rancang. Berarti agama kita suruh peduli kepada budak-budak, peduli kepada orang muda ni untuk berpandang mikir untuk ke depan. Subhanallah. Habis kita tengok kecanggihan dari sudut pendidikan orang Cina lah ni ataupun orang Jepun lah. Dia mau duk ngaji wiswak, duk ngaji gapo kecek masalah roadfai gapo dah. Wiswak demo tu cara buat rumah bertingkat-tingkat dah. Subhanallah. Tapi hari ni kita kena gapo ni, kita kata kadang-kadang kita mengaku lah. Kita mengaku kata ni kita masih lagi duk dalam kotak yang kecil. Sampai setengah-setengah tu tak ada uwi, tak ada padu dan tak ada gapo jadi hidup sehari-hari tu untuk lepas boleh makan, boleh minum, lepas tu habis sejak klik.
Tak sedekah Islam ni, subhanallah. Kita adalah khalifah. Kita adalah khalifah Allah tamu ke bumi. Kita kena makmurkan bumi ni. Kita kena tunjuk bukan dari sudut fasad, tapi tunjuk kehebatan anak cucu Nabi Adam untuk meretah dunia ni. Dan bagi kita umat Islam pula, kita kena ngaji, kena belajar. Siapa kata kita tu tahu dan kita manfaatkan ilmu tu. Habis tu ustaz harap benar di hari ni, kalaulah ustaz ni pandai 3 ekor, 3 kerak lah ilmu. Ustaz nak orang-orang baru ni, lebih pada ustaz. Siapa 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kan ustaz tahu dah. Tahu setara ustaz ni, setara ni kita boleh manfaatkan diri untuk khidmat pada agama, khidmat pada masyarakat atau hanya ilmu setara ni. Kalaulah anak-anak kita, orang belakang kita, kau turun lagi dari sudut ilmu pengetahuan, maka macam mana mereka nak bantu agama Allah? Macam mana nak khidmat, manfaatkan diri ni untuk nak khidmat kepada bangsa agama? Dia tak boleh jadi. Maka tak dapat tidak, tuan-tuan. Cuba Allah yang pertama, iaitu Allah kepada kita, yang kita orang jatuh ni kena cek macam mana kita didik anak kita, dapat mardatillah, lepas daripada azab api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Bahasa ujian Tuhan ni pandai. Cuma kita kerja ke tak kerja. Dia hari ni tak berarti kita salah dia tu, salah dia ni. Tentang didik anak ni. Jangan ngaku, jangan kek tangan. Itu adalah tanggungjawab kita. Ya Allah akan bagi redha dia, kasih sayang dia kepada ayah dan mak yang betul-betul fikir untuk kebaikan anak. Itu poin pertama. Poin yang kedua adalah Allah akan uji kita dengan harta. Allahu Akbar. Harta, subhanallah. Kalau kita tengok di hari ni, pejam mata mikir tengoklah, subhanallah. Berasa-berasa katanya tak ada berasa nak mati. Sedap hidup dunia ni. Boleh boh, tak boleh boh kau, subhanallah. Hari ni kecek mudah-mudah tak boleh motong. Duit tak ada, tapi mikir apa duit kola kereng apa bunyi hok kerja duk bagi tu. Pak pracarak pun tambah duit. Jadi tak ada hono kita boleh duit ni. Dia sekali lagi kemarau boleh motong apa tu, hebat. Dan setengah-setengah tu harta tu banyak. Kalau lah tak ada pun dia rasa di hari ni tak banyak mana. Baik kita tak dengar mana lah. Tapi mungkin dengan sebab bah tak boleh motor ni adalah susah sikit sebanyak tu. Tapi nak royak katanya Allah Subhanahu Wa Taala akan uji dengan harta tu. Tak dapat tidak. Habis dalam surah Kahfi Allah ceritanya ada 2 beradik. Seorang tu beriman kepada dia, tapi dia tak banyak harta. Ada harta sikit, tapi tak serupa dengan seorang lagi. Hartanya ada kebun tamar, kebun inap, dan celah-celah tu pula dengan tanaman-tanaman bermacam-macam. Apabila Allah uji seorang ni dengan ada harta banyak, dia terlupa. Dia terlupa kata ini adalah pemberian pada Allah. Sahapa mana dia tu mari satu sifat, iaitu ingkar, kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas itu pun dia royak pada, mu tengok aku ni, mu tengok aku dengan bangganya. Berasa hebatnya dia. Dan dia pelekeh pula saudara dia tak ada kebun saat ni. Dan berasa kata dialah pandai, dialah tahu, dialah yang mempunyai harta. Dia tak ingat itu adalah pemberian pada Allah. Akhirnya Tuhan buat macam mana? Tuhan binasakan kebun dia. Hari itu dia teriak menangis. Dan hadis Nabi kata என்ன? Kalau kita nak senang, hatta kita mati, kita duduk di alam barzah pun, kita duduk di kubur pun, apabila kita guna harta kita untuk bantu agama Allah, maka harta tu kita boleh tupai sampai akhirat. Maka Allah ujilah. Dia beri harta kepada hamba dia. Dia beri tamneng kepada hamba dia. Dia beri duit kepada hamba dia. Untuk nak tengok siapa yang guna tamneng, guna duit, guna harta dia beri ni untuk bantu atau untuk tolong agama dia atau tolong hamba-hamba dia yang lemah. Maka
Kak-kak dia lah, muslimat semua. Allah uji kita dengan harta ni, subhanallah. Kita manusia ni dengan harta ni, subhanallah lah. Tak ada kata kena siapa, tak ada kena naik tangma siapa lah. Golek manusia ni, subhanallah. Suka kepada harta. Suka pada harta. Apa wa innahu lahubbul khairi lasyadid. Dan perangai sesungguhnya perangai manusia ni sangat kasih kepada khair. Apa khair kata ulama? Adalah harta. Tak ada orang tak kasih kepada harta. Dia suka pada harta. Lebih-lebih lagi di akhir zaman, di hujung-hujung dunia nyanyuk ni kok. Hartalah segala-galanya. Hartalah segala-galanya. Dan banyak juga kita ambil asbab. Nak akak orang, nak perih orang, nak saing, nak gapo-gapo pun tengok daripada harta. Bagi orang tak ada harta, sangat belah di hari ni kalau kita perhati tengok tu. Sangat belah. Hangino adalah tak peduli, tak padu, duduk belakang. Tapi sedekah kalau lah orang ada harta, ada tamneng, kita perhati tengok di kampung sajalah. Ketika orang sakit itu adalah orang yang biasa, orang yang tak ada harta. Dan seorang lagi ketika dia sakit, dia adalah seorang yang kaya, orang ada tamneng, bezo. Bezo orang pergi ziarah. Bezo cara tengok. Maka semua tu Ustaz Nawawi peringatkan kata itu adalah ujian, cuba pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan uji kita melalui harta. Dan sebelum ni dia uji dah mak-mak kita, ayah-ayah kita. Kerana setengah-setengahnya mak kita tak ada dah. Mak kita mati dah. Maka Allah uji dah mereka dulu. Ada setengah luluh, ada setengah tak luluh. Habis Ustaz nak ayat gini, ada setengah-setengah fak kita ni. Boleh harta mak, harta ayah yang mati, harta saka lah kita kata dah. Tapi apabila kita duduk lama-lama terlupa. Terlupa katanya harta yang kita boleh ni adalah harta mak pak kita. Kita terlupa kata dia duduk di kubur. Kita terlupa kata dia duduk di alam barzah, duduk tunggu bila kita dah hatta, bila kita dah tak pahala sedekah atau infak atau gapo-gapo yang kita ambil harta dia sana, nak usni dia di alam barzah. Allah uji kita. Allah uji kita dengan harta sana. Apakah kita jadikan harta kita untuk manfaatkan untuk bantu agama Allah Subhanahu Wa Taala ataupun tidak. Patu tu hewaya dah sifat kita manusia ni sangat kasih kepada harta. Sangat kasih, sangat cinta pada harta. Dan sejarah pun dok royak, dok cerita. Ambil pada jok Nabi Adam lah. Siapa kepada hari kiamat ni harta ni dia tak boleh putus. Harta ni duk berkait dengan kehidupan kita anak cucu Nabi Adam. Cuma bagi orang yang khabar, bagi orang yang tahu, sedar, dia tahu kata harta ni akan buat dia senang dunia akhirat ataupun akan jadi sebab Tuhan murah ke dia di akhirat nyanyi. Ni kita makan nak kecek sininya, kita nak ambil macam mana? Kita nak buat harta yang Allah uji kita ni jadi asbab untuk kita dapat redha dia. Kita ambil harta kita ada ni, tamneng kita ada, duit kita ada ni, buat jadi asbab untuk dapat redha Allah, itu redha kita, itu cahaya kita. Cuba kita tengok di hari ni. Banyak orang kaya dan banyak orang infak, banyak orang senang dan banyak orang sedekah. Tapi kalau kita tengok secara umum, banyak lagi. Macam mudah tak pandai lagi. Tak pandai lagi dengan Allah rezeki kepada hamba dia yang banyak setengah-setengah tu, dengan dia bantu dan dia peduli, dia padu kepada hamba Allah yang kurang. Ni. Jadi nak ajak, nak royak kepada kita, fak-fak kita dengar dan tulus siapa hok tak dengar ni, kita nak guna harta hok tu hewi kita nak guna pangkat
duit pitih hok Tuhan bagi kita untuk bantu agama Allah macam mana. Kita kena tengok dia no. Kita nak tengok di sejarah Nabi, tengok para sahabat macam mana. Dia mata teruk ustaz nak turun Nabi. Bagi kalau kita tengok tu, orang-orang yang akan dapat redha dan kasih sayang Allah hebat semua. Nabi didik sahabat-sahabat dia tu, dunia tu tak ada dalam hati. Kalau contoh mudah-mudah tengok bini Nabi tu kok orang yang kaya-raya Siti Khadijah. Ketika hari nak kena jumpa Allah Subhanahu Wa Taala, dia minta kepada tok laki dia. Bahkan dia malu nak minta. Dia suruh anak dia Fatimah. Anakku, ya Fatimah, minta kain serba ayahmu jadi kain kafir aku. Kerana dia tahu dah kain kafir pun tak cukup untuk kafir dia. Tapi hebat dia malu nak minta lah. Tu bab lain pula lah. Pina ayat katanya, daripada orang yang kaya sampai hari kelak jumpa Allah tak ada harta. Ketika Abu Bakar, Sayyidina Umar bila perlu bantu agama Allah, ada semua harta bantu agama Allah. Ada setengah-setengah harta. Ada suluh, ada serobak. Maka hak ustaz nak kecek gini aja. Jadi bagi orang yang mampu, yang Allah beri nikmat, Allah beri harta yang banyak, duit yang banyak, ingatlah kata hak ni, Allah akan tanya, Allah akan soal dan kita kena jawab. Ujian yang Allah beri harta kita ni, apakah kita telah bantu agama Allah Subhanahu Wa Taala? Ataupun bantu dah, tapi kalau tengok gaji kita, tengok kebun kita, tengok hasil pendapatan kita bulan ni, tahun ni, berasa sikit lagi. Berasa sikit lagi. Yang kita berasa sedihnya, kadang-kadang kita pergi di setengah-setengah kampung tu dah, kita tengok sekolah tadika, kita tengoklah masjid, halau kecil. Kadang-kadang setengah tu sejak tak sudah. Sedekah kalau kita tengok rumah-rumah di keliling kala masjid tu, dia panggil apa ni, besar lah. Dah 2 lapis, 3 lapis. Besar-besar, luas-luas. Rumah tak email pun besar, tapi sejak tak sudah. Tadika nak mati. Dah. Ada setengah-setengah tempat, subhanallah. Sejak, subhanallah. Besar. Rumah-rumah orang tu kecil. Di sinilah kita berasa kata, kita kena buat ukuran dan penilaian. Harta yang Allah bagi kepada orang-orang dalam kampung, ataupun Allah bagi kepada hamba dia tu, cara mana kita nak didik dan asuh? Jadi asbab untuk dapat redha dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita pun bukan kata nak sedekah belaka tak, tapi nak wifak kita nengung gatik. Wifak kita mikir gatik. Hak gaji 30, 40, 50, 60 tu, kita guna apa duit tu? Kita guna apa duit tu? Di zaman Rasulullah dah, rumah-rumah anak yatim tak ada. Tak kena buat anak yatim, rumah anak yatim. Kenapa? Orang ada duit banyak saat ni tu, mak ajak pero mari duk buat anak akak rumah dia pun ada. Supaya ramai dulu tu pero orang. Di hari ni mungkin dengan sebab kita berasa kata bukan kita, bukan tanggungjawab kita, maka timbullah rumah anak yatim. Dulu tak ada sebab apa? Pakak peduli, pos saudara, pakak peduli, orang kaya, pakak ambil mari. Maka kita nak buat hok kita kata orang yang mampu hari ni buat macam mana? Jadi duit ataupun harta hak Allah bagi tu, jadi manfaat betul-betul untuk sesama kita, untuk bela nasib orang-orang yang kurang, orang-orang yang lemah.
Hon maka ni ustaz kata tak dapat tidaklah dengan ujian ni orang-orang bijak pandai le kampung mana-mana, orang-orang ada tamneng, kena fikir. Dia kena fikir, kena pandai ambil. Kena pandai kecek. Kena pandai orang panggil gahai. Gahai orang-orang hok mampu yang ada le kampung kita tu, nak macam mana dia tengok dan tilik kepada orang-orang lemah, kepada orang-orang yang kurang upaya, orang-orang macam mana jadi bom molek. Mung duit banyak, tolonglah orang duit tak ada. Mung ada gapo, boleh tolong. Maka apabila kita mula benda ni tu mula kecek, mula fikir, dia akan hiduplah Baitul Mal ataupun Darul Auqaf dalam kampung mana-mana, dalam kampung masing-masing tu. Di hari ni dia Baitul Mal tak ada. Tak ada tu ustaz tahulah boleh dia ada dah Baitul Mal, arti tepat hipung duit hasil dari kampung untuk bantu, untuk sapa, untuk nak wi kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang berhajat. Baitul Mal tak ada. Badai wakaf tak ada. Sekarang-sekarang tempat ada wakaf tanah sejik tu je. Nah, sepik tanah sejik. Allah, budak-budak nak hungar apa tak boleh sejik. Tapi tanah buat kita subhanallah berai-rai luahnya, dan tak ada orang mari mikir nak macam mana duit tanah wakaf kau banyak untuk tengah, kau banyak tanah wakaf untuk manfaatkan li'amatul muslimin, ataupun fikir untuk luah tanah hak kita ada hak bersama. Saudaraku muslimin dan muslimat, hak ustaz ada royak ni, hak ustaz tengok teori je. Pengitu sedih, patiba ni susah juga nak buat. Tapi kalau kita mula bincang, kita mula mari buat mikir, panggil bijak-bijak le kampung kita, panggil orang-orang tahu le kampung kita, focok piatri banyak, piat-piatu pun ada, mari duduk gak. Mari duduk bincang tengok gak, kita nak buat macam mana, nak jadi kita boleh amal. Banyak-banyak sunnah Nabi lagi kita tak buat. Dari sudut ekonominya, dari sudut sosial, dari sudut sangkumnya, dari sudut beri perhatian padanya, dari sudut banyak lagi. Ya, agama kita ni subhanallah syumul, cukup lekat Islam ni. Cuma hari ni kita bincang. Ustaz tahu, ustaz lemah, ustaz sore. Bahkan ustaz mengaku ustaz tak ada ilmu, tapi nak sapa, nak kocok, nak cuek ni, semoga orang-orang fak kita faham dan dok tidur. Orang faham tapi dok tidur subhanallah. Kena bangun kecek. Kena bangun buat tu idea molek-molek tu. Kan idea ni lah akan lepas sikit lagi kita daripada soalan kita boleh jawab tentang soal Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat nanti. Saudaraku muslimin dan muslimat, ujian Allah kepada kita apabila Allah wi harta kepada kita. Kalau dalam surah Kahfi itu Allah perhabis. Nah, sebab dia kufur, nah, sebab dia deraka, Allah tarik nikmat tu. Maka kita orang ada kebun banyak, tak kira lah kebun gapo-gapo, lebih kebun durian ni Allah. Kita tu peramah demo-demo tak boleh sejuta lebih dah raya. Dan tahu kata fak kita boleh duit banyak-banyak tu pun manfaat juga, bantulah orang susah tu tahu juga. Ada setengah buat masjid, ada setengah apa. Tapi kalau kita tengok tu bahasa kata kena wujud ada ongkor lagi, ataupun kita kena ada satu way fak diri lagi. Fak sok diri satu way fak getah satu way apa, mari mikir membuat daripada hasil kita berapa persen kita nak bantu orang-orang susah. Berapa persen kita nak buat benda-benda jadi orang panggil apa gemuk, atau berapa persen kita nak buat benda-benda untuk istismar, untuk nak akan ka, untuk nego. Kalau lagi ustaz rasa kalau ada orang-orang ada mikir ada kebun mikir macam ni, ada kesatuan, ada persatuan, subhanallah. Allah akan bagi tambah lagi rezeki kita, subhanallah. Tapi kalau lah sekadar kita kata di hari ni Allah wi harga diri maha, kelapa sawit maha, tapi kita kecek sekadar tak lepas daripada tangga rumah kita. Kita mikir sekadar tak lepas daripada pagar rumah kita. Maka tahulah Allah akan tunjuk kuasa dia. Allah akan tunjuknya hebatnya dia. Dan Allah akan tunjuk siapa yang mempunyai rezeki yang sungguh. Oh ni kita takut. Tak takut. Maka bagi saudara kita semua yang Allah wi rezeki, Allah bagi kaya, Allah bagi harta, mari kita pakat nengung ustaz.
Pakak fikir dah, tu buat apa kita? Tu buat apa kita? Dah. Gini tu tak tahu dia tu, tak tahu dia ni. Kadang-kadang orang kaya tu tak ada ngaji banyak leh. Bukan orang cerdik sekali. Bukan orang panas sekali, tapi Allah yang bagi. Kalau orang cerdik kaya, mana orang tu? Kadang-kadang orang mengaji tinggi, tak ada kaya. Dan masalah kaya tak ada sakut pau dengan cerdik, tak ada apa. Mungkin salah ustaz kecek gitu nah. Tak kena dengan banyak-banyak orang, tapi sebenarnya kita tak. Kadang-kadang kita tengok lah. Tak ada ngaji banyak sekali, tapi subhanallah kaya dia. Kadang kaya kan sebagai apa turun ni mak pak dia sasiat dah. Tu maka mana-mana orang yang dapat harta, mana-mana orang yang ada harta, mana-mana orang yang ada duit. Marilah kita pakak bincang, kita pakak mikir buat macam mana duit kita lebih manfaat lagi untuk saudara kita yang lain. Dah, insya-Allah. Dan yang ketiga, Allah uji kita dengan ilmu. Ilmu ni dalam surah Kahfi saat ni Allah ambil contohnya, Allah tunjuk dengan Nabi Musa. Nak belajar dengan Nabi Khidir. Hok ni tak kecek semua ni. Kalau dia ketebah ni, radak Nabi Musa ni ulul azmi. Dan dia ranking apa ni andak manusia sebaik-baik dia diambil pada Nabi Adam siapa hari kiamat duduk nombor 3 dia. Nabi Musa ni. Nombor 1 ranking nombor 1 Nabi kita Muhammad, nombor 2 Nabi Ibrahim, nombor 3 Nabi Musa. Dan dia termasuk ulul azmi dan dia adalah Rasulullah. Dia adalah kalimullah. Dan dia adalah orang yang wajib dah syurga, bulat dah syurga. Tetapi satu masa tu cerita kata dia nak belajar ilmu dengan seorang hamba Allah. Yang banyak ulama kata dia adalah Nabi Khidir. Nak perahu pergi jumpa dia, nak kecek akhirnya tak berjaya, tak boleh ngaji kerana tak sapa ilmu dia. Tepat nak bukanlah dia ngaji ke apa tu, nak tunjuk kata radak Nabi Musa, ulul azmi, wajib syurga, masih nak belajar agama Allah Subhanahu Wa Taala. Nak tahu, nak ngaji. Tu. Maka ilmu ni lah penting dan ilmu ni lah boleh jadi sebab untuk kita dapat redha dan kasih sayang Allah, ataupun dengan sebab ilmu itulah kita tak lulus ujian, tak lulus cuba Allah, akan dapat kemurkaan ataupun Tuhan tak kena, Tuhan tak setuju kepada kita dengan sebab ilmu dia bagi. Allahu akbar. Kaumku muslimin, saudaraku muslimat yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah uji kita dengan ilmu. Allah beri kita ilmu. Cuba kita perhati tengok. Dia kata ustaz, lah ni subhanallah orang ngaji siapa cuk piatri tu tak ada kerja lah ni. Dulu tak ada dah. Orang cuk pakne boleh dikeru dulu, cuk pak dikeru, tapi lah ni cuk piatri tu tak ada kerja. Cuk piato tak ada kerja. Cuk doktor tak ada kerja dah juga. Kerana apa? Kerana kita fikir kata ilmu yang Allah bagi tu kena pergi kerja. Dan kerja kita tak dalam kotak kita. Kita definisi kerja sendiri kita. Kerja ni apa? Ni kena makan gaji. Kalau tak makan gaji bukan kerja. Kita mindset kita, cara mikir kita situ. Yang ustaz nak royak, Allah Subhanahu Wa Taala uji kita dengan ilmu. Dan kepada orang-orang tertentu Allah bagi ilmu. Dan Allah nak tengok apakah ilmu yang Allah bagi itu untuk bantu dia kau dekat dengan Allah ataupun bantu dia kerja dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba kita tengok. Ilmu ni besar. Kena lagu ilmu itu seorang yang ada ilmu dan dia manfaatkan ilmu dia ketika dia mati dalam kubur, dalam barzah. Salore pahala akan siapa ke dia supaya dengan orang main apa ni jual direct sedah lah. Fuak look team dah hantar pahala lagi. Kita mati dah dari kubur, pahala dak boleh. Allah, apa tu ilmu yang manfaat. Allah kalau hok ni kau subhanallah habis kita dengar
Hadis Nabi tu doa lepas sembahyang subuh kata gana. Allahumma inni as'aluka. Nabi tu doa tu. Nabi doa dengan hadis ni. Dengan doa ni. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Wa rizqan thayyibah. Wa amalan mutaqabbala. 3. Pak kita nak ni. Radak Nabi tu. Dia doa dengan Tuhan, nak wi Tuhan tu wi ilmu ke dia ilmu yang manfaat. Kalau kita fikir dengan otak tu tak ada dom. Semua nak ilmu Nabi manfaat belaka. Tapi nak ajar kita. Nak ajar kita wi kita guna ilmu tu wi manfaat untuk kita, manfaat untuk orang lain. Pak Ustaz bin Royah ni berasa telitah di hati. Kena tak kena, hak tu tak ada mau fikirlah. Mungkin tak kena dengan seorang dan kena dengan orang lain dah. Allah wi pandai kepada kita hari ni. Kita tengok nak kapung tu orang cok piateri tak kurang pada 10 kalau kita tengok. Tak kurang pada 10 orang cok piateri. Dulu tak ada. Tak kira dalam bidang mana-mana asal ilmu. Ilmu Allah belaka. Dah witiasa kanisa usul fiqh gapo ilmu Allah SWT dan cok piateri. Cuba ceklah kapo mana-mana lah. Ustaz rasa tak kurang pada 10 orang lah. Dak ustaz nak tanya kata. 10 orang saat ni dok kerja gapo untuk kampung dia. Semua orang tak cimur tapi Ustaz Abu Tubik ni adalah kita kerja gapo untuk tengok. Dan berapa orang tu nebe tu meneh tu fikir kata luak macam mana orang-orang cok piatri kita untuk manfaatkan orang lain. Dan kalau kita perhati cara tak cerdik lah kita tengok nak cok piatri lah ni dok cari kerja. Baca kerja boleh kerja, cari kereta, cari mutu, cari bini, cari apa. Nak boleh mikir untuk orang lain tu. Oh, no, kakak nak mati, kakak nak peceng. Oh tu setengah-setengah. Mungkin kasar minta maaf. Ustaz tak ada niat kata nak kata siapa ni. Tapi pakak-pakak mari mikir. Kan Ustaz dah dengar. Deh. Kita ni dah berbagi dak kecek liko kita aja. Tapi tak nafi ada setengah. Kita tak nafi ada setengah-setengah orang cok piati dok mikir. Nak macam mana nak bangunkan masyarakat dia. Dia dok mikir macam mana nak masjid dia adalah masjid yang diradai Allah penuh dengan orang semaya. Dia dok mikir masalah luar pemuda dok kaya macam mana hidup dari kota. Dia dok mikir macam mana ibu-ibu tunggal, orang-orang susah di kampung mari duduk orang bela. Dia dok mikir macam mana ni ada. Tapi rasa tak banyak. Maka kita nak kecek hari ni Allah Subhanahu taala wi ilmu kepada setengah-setengah orang tu. Dia klik Mesir, dia klik mana-mana cuba terang dengar mikir kata. Apakah kerja kita sekadar kata kita pergi ngajar sekolah alhamdulillah boleh gaji klik mari di rumah pergi sejik sekadar tu ataupun Tuhan nak guna kita lagi lebih pada tu. Ustaz rasa kata hari ni Tuhan nak tengok kata orang-orang tahu lah kampung ni. Orang-orang bijak pandai lah kampung ni dia guna ilmu yang Tuhan bagi dia tak mana. Dan sangat rugilah kalaulah ilmu yang Allah bagi kita ni kita tak ambil guna dan pakai secara maksimum, secara sepenuhnya. Kerana Allah nak bantu, Allah nak tolong kita apabila kita mula kita buat benar-benar dia panggil apa ni? Nampak kata kita nak bantu agama Allah. Mana? Tuhan kata kena. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ayat tu ayat katanya apabila kita bantu dan kita bersungguh Allah akan buka jalan-jalan. La nahdiyannahum subulana. Allah ayat tak mari. Tak apalah pina ayat katanya di hari ni perlu kita bersungguh, perlu kita perah otak kita, mulut kita, tangan kita kena kecek dan kita kena mujahadah, kita kena bersungguh, kena kecek kira. Tak say kita kata kita buat diri. Kita ngaji dah, kita tahu dah. Tetapi tak banyak lagi kita khidmat, kita bantu agama Allah. Lebih-lebih lagi ustaz duk mikir sedih sore lah ni. Ketika kita orang tak ada ilmu, ketika orang kita susah, ketika kita perih lah, kita haluh minta duit orang, makan laksa kita. Buat makan nak pergi beli tiket, nak pergi ngaji kita.
Panggil orang mari minta tolong. Maka bolehlah duit sekut 2 beli tiket kita pergi belajar jauh. Tetapi apabila kita klik mari duk kampung, tunggu orang suruh kerja atau apa, wallahu a'lam lah. Ada setengah-setengah tu duk dia. Ada setengah-setengah tu sekadar juga buatlah. Tapi ni secara umum ustaz ada tengok tu, bahasa kata kita kena bersungguh lagi gitu tu. Kena sungguh lagi. Kena kacau lagi. Kerana bahasa kata dengan ilmu yang Allah bagi kepada setengah-setengah saudara kita tu, kita belum manfaat lagi betul-betul. Maka di hari ni kita tengoklah orang-orang tak mengaji, orang-orang tak belajar, orang-orang duduk terpanggil duk kaya lah kecil muda-muda kampung kita tu. Bukan Allah uji demo tu saja. Tapi Allah uji kita. Allah uji kita orang tahu gapo kita buat. Allah uji kita orang tahu gapo kita bantu mereka untuk mereka dekat dengan Allah, kembali kepada Allah Subhanahu Taala. Ustaz rasalah ustaz duk kecek ni ada setengah tak setuju sebab dia duk buat dah. Alhamdulillah, dah buat alhamdulillah. Ustaz nak royak, ustaz nak bukan mengepek peringatan untuk ustaz sendiri dan ukhuwah-ukhuwah, sahaja ustaz, saudara-saudara ustaz yang berasa kata belum lagi bangun, belum lagi kata ambil lah guna pakai ilmu-ilmu tu hewi tu, tolong paling kau kecek, paling kau sapa, bukan saja di sekolah. Tu ustaz nak royak ni. Di rumah kampung kita, tempat yang kita ritu tu tinggal halaman beranak situ, tinggal kampung kita cari ilmu. Janganlah kita klik dok kampung hampa tanpa orang hampa harapan. Hampa harapan. Dia mau dok harap kita boleh mari belo ataupun upgrade taraf kehidupan, tapi akhirnya tak ada orang hampa harapan. Hak ni kita tak sah. Oleh itu saudaraku muslimin dan muslimat yang dikasihi dan rahmati oleh Allah semua, insya-Allah. Ustaz kecil hari ni ustaz berasa kata ujian ni banyak. Allah akan uji mengikut kelas, mengikut email, mengikut tempat-tempat masing-masing lah. Dan tak dapat tidak kita ni kena uji. Tak dapat tidak kena uji. Dan ujian tu dia tengok email. Kau email tinggi, kau besar, kau hebat ujian tu. Kalaulah email kita rendah, maka ujian kita pun rendah. Mengikut ujian lah. Kerana saya katakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi tekan ni atau taklif Allah itu tengok dengan kemampuan kita. Maka 3 perkara saat ni adalah ujian untuk kita ni. Sama ada kita nak jaya ataupun kita fashal dunia akhirat, 3 ni adalah di antara ujian yang Allah nak tengok kita. Anak kita, harta kita dan ilmu kita. Kalaulah kita guna pandai, kita bijak, kita faham dan sedar, maka 3 perkara ni akan bantu kita untuk selamat kita di alam barzakh, selamat kita daripada mahsyar, selamat kita titis sirat, dan akhir kita adalah ahli syurga. Kita akan masuk Jannatul Firdaus, syurga tertinggi bersama kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalaulah kita fashal, kita tak sungguh dari didik anak kita, kita tak ambil harta kita untuk asbab untuk dapat redha Allah, kita tak jadi ilmu yang Allah bagi ini untuk manfaat kepada orang lain, maka kita akan sesat. Kita akan sesat dan sesat selama-lamanya. Maka saat ni ustaz nak beri peringatan untuk ustaz sendiri dan juga fak-fak kita muslim-muslim yang dengar, dan minta tolong siapa kepada saudara-saudara kita yang lain. Marilah kita pakak-pakak bersungguh, kita pakak-pakak kacau. Siapa tebang pun tak apa, tebang kena jaga anak kita dan gunalah ilmu yang Allah bagi pada kita betul-betul, dan kita pakailah harta itu bagi mengikut jalan-jalan hak Tuhan kena, jalan-jalan hak nak boleh redha Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga apa yang ustaz sapah hari ni dah jadi manfaat, jadi asbab untuk kita dan ustaz di itu move ataupun kita lompat pergi pada satu tempat yang lain, kita belajar bergerak di kita ke depan sedikit untuk berubahkan kita, hijrahkan kita menjadi seorang yang lebih baik daripada hari ini dan lebih baik daripada kemarin. Semoga ia manfaat.
aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah